Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Saka Saham. Saka yang bukan menakutkan, saka yang bukan yang mengerikan, tapi saka yang lebih kepada memberi nyaman. Okey, yang saka soleh lah, saka yang membantu kita. Okey, apa cerita kita kali ini pula? Masih lagi dalam kereta ni, macam biasalah. Tengah hari kena ambil anak lah, pergi daripada sekolah kan. Hari ni abang nak buat satu konten berkenaan dengan jangan beli saham. Jangan beli saham. Dengar jangan beli saham. Jangan beli saham kalau tak tahu antara tiga perkara tersebut, ataupun tiga perkara yang abang akan, InsyaAllah abang akan kita akan sembang-sembang. Penat pula pegang macam ni. Kita akan sembang-sembang. Jangan beli saham selagi kita tak tahu tiga perkara ni. Pertama dia apa? Pertama sekali, kita kena tahu, kita kena kenal diri kita. Kita jangan beli saham kalau kita tak kenal diri sendiri. Diri sendiri pun tak kenal, macam mana nak mengenal counter kan? Macam mana nak kenal turun naik harga saham ni, turun naik harga saham ni kan? Jadi pertama kita kena kenal diri kita dulu. Sebelum beli saham, kita kena tahu kita siapa dalam saham ni. Macam mana ilmu kita, apa ilmu saham yang kita ada. Apakah ilmu yang suam-suam kuku, ilmu yang video, tengok video je, beli video 1,000, 2,000 punya harga, dan itu yang kita dah ada ilmu tu dah boleh berceburi saham. Ataupun kita kena kenal juga diri kita, berapa duit yang kita, modal yang kita nak laburkan dalam saham. Bab modal ni kita kena faham modal ni tak semestinya modal yang besar untuk kita mulakan ataupun kita mula menceburi bidang saham ni. Sebenarnya modal ni terpulang kepada masing-masing, berapa modal yang kita sanggup keluarkan untuk kita membuat pelaburan dalam saham. Dan sanggup tu satu hal, kita sanggup, selain daripada sanggup, kita rasa modal ni modal yang kita senang cakap lah kalau kita rugi terus pun, habis modal kita tak rasa macam frust sangat lah. Bukan duit, semua orang duit tu penting bagi kita, tapi modal kita, duit kita ni, kita memang dah sediakan khas untuk kita membuat pelaburan dalam saham. Jadi kalau modal ni hangus pun, semua hangus, kita tak sampailah berguling kan, sampai 2 km menangis, melalak pula semua kan. Jadi pertama kita kena kenal diri kita. Modal pelaburan yang kita nak mulakan tu mestilah modal yang kita telah khaskan kepada, kita telah khaskan untuk pelaburan kita tadi. Dan modal tersebut adalah dalam kemampuan kita. Jika sebarang perkara buruk berlaku terhadap modal kita, maybe modal kita akan hangus, dan kita tahu inilah aku punya capacity modal yang aku sanggup tanggung kalau terjadi apa-apa. Dan kita perlu juga jangan beli saham kalau kita tidak tahu kenapa kita perlu beli saham. Kenapa kita nak ceburkan diri kita dalam bidang saham ni? Sebab apa? Sebab suka-suka je ke? Atau sebab kita nak menambah pendapatan kita? Semestinya untuk kita menambah pendapatan kita. Jadi bila kita tahu niat kita, kita tahu kita punya tujuan kita beli saham, jadi kita akan mempunyai trading plan kita. So jangan beli saham kalau tak ada trading plan. Tak ada trading plan, jangan beli saham. Semalam abang jumpa satu klien barulah, dia orang baru dalam dunia saham ni. Dan dia tanya, sekejap abang kan. Dia tanya abang lah, abang lebih suka panggil mengenal bercakap menggunakan kata nama abang sebab yalah abang lah kan, abang, tapi bukan abang Long lah kan. Okey, ada klien abang tu, dia baru buka akaun semalam, dan dia tanya abang, "Bang, berapa modal yang saya perlu letak ni bang? Berapa modal yang perlu saya letak untuk saya mulakan permulaan untuk saya beli saham ni?" Saya abang cakap dengan dia, modal ni terpulang kepada dia, berapa yang dia mampu untuk menyediakan modal tersebut. Dan modal ni tak semestinya besar, tapi apa yang abang nasihatkan, abang kata dengan dia, mulakan dengan modal yang kecil dan belajar daripada modal tersebut. Mungkin 1,000, 2,000, mulakan dengan modal yang kecil. Yang penting kita mulakan dengan modal yang kecil, supaya kita tahu macam mana cara ataupun gayanya bila kita berada dalam saham. Dengan menggunakan duit tadi, kita beli, kemungkinan besar kita akan rugi, dan kita tahu bagaimana
situasi kita untuk handle stres kita letak 1000, kita rugi 1000. Bagaimana kita mengatasi ataupun mengalami stres tu, dan kita tahu handle dia stres tu. Jangan kita start dengan modal yang besar tapi kita tak mampu nak handle stres kalau terjadi sesuatu perkara yang kita tak mahukan lah dalam saham ni. Sebab saham ni tak semestinya you ada duit 1 juta dan you akan terus dapat buat duit lagi, kan? Terutama kepada newbies. You mulakan dengan modal yang kecil, after that develop dia. Bila dah ada keyakinan dalam sistem trading plan you, dan ia menunjukkan bukti yang you punya trading plan ni boleh menghasilkan pendapatan ataupun menghasilkan keuntungan, dan kita naikkan sikit-sikit you punya modal. Selagi modal you tak boleh bertambah, jangan tambah modal. Gunakan apa yang ada modal yang ada dahulu, dan tengok bagaimana you boleh handle you punya pelaburan. Okey, anak pun dah keluar, hari pun dah hujan. Nanti kita sambung lagi dalam sembang-sembang saham kita waktu tengah hari. Macam best pula sembang waktu tengah hari sambil tunggu anak, kan? Tu sembang-sembang saham santai ni, santai pula saka saham ni. Okey, pada yang belum subscribe, please macam biasa lah, subscribe lah. Aduh. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.